Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, apa khabar semua? Ini adalah satu video review tentang projektor dari Lumos. Saya ambil. Jadi apa yang saya tengah duk pegang dalam tangan saya sekarang ni, ini adalah Lumos Atom. Jadi saya dah gunakan projektor ni dekat sebulan lebih tau. Saya dah pakai habis-habis diri. Pakai kat rumah, bawa pergi kat luar, bawa pergi kat office. Bawa pergi masa presentation dekat luar. Betul duk tunjuk lah, orang duk tengok kata benda apa semua ni. Ramai orang macam heran lah tengok benda macam ni kan. Okey, memandangkan saya dah pakai projektor ni agak lama, maka saya boleh cerita dekat anda siap-siap lah pandangan peribadi saya kan. Saya rasa kan, ini adalah satu projektor mudah alih ataupun mobile projektor yang sangat baik tau. Okay, jadi saya boleh cerita dekat anda lah rumusan apa yang saya rasa tentang projektor ni pada awal video. Anda tak payah nak tunggu sampai habis video ni. Saya cerita siap-siap dekat anda kalau anda nak tahu lah. Jadi pada pandangan peribadi saya kan, apa yang best tentang projektor ni adalah satu antara yang paling utama sekali lah, dia punya gambar tu memang terang dengan jelas tau. Lepas tu kalau nak pakai benda ni dalam keadaan tempat yang gelap betul-betul kan, gambar dia memang sempoi betul. Saya memang akan tunjuk dekat anda sekejap lagi dia tentang dia punya kualiti gambar tu. Tapi saya rasakan bila saya duk tengok balik video tu, anda tak akan boleh nak tengok tau dia punya kualiti gambar tu sangat melalui video ni. Anda kena tengok depan-depan baru anda boleh rasa ataupun anda boleh menikmati sendiri dia punya kecantikan gambar tu. Jadi saya boleh kata dekat anda lah, saya dah gunakan banyak projektor. Ada yang mahal lagi pun ada yang kat office semua tu kan. Jadi orang kata apa, okey lah gambar dia tu untuk satu projektor yang mobile besar macam ni. Okay, lepas tu selain daripada tu dia juga menggunakan operating system Android 7. Jadi dalam ni ada Wi-Fi, ada Bluetooth. Memang senang nak pakai, tak payah fikir apa dah. Lepas tu antara benda yang paling bagus sekali adalah dia ada bateri dalam ni. Jadi anda boleh bawa lah projektor ni pergi mana-mana. Tak payah nak fikir semua pasal sambungan elektrik. Jadi contohnya kan, anda boleh copy masuk movie dalam ni. Lepas tu anda boleh tengok terus, tak ada masalah apa. Lepas tu kan, projektor ni dia ada built-in speaker Dolby Audio Surround Sound. Okay, tapi kalau nak kata speaker dia tu sedap gila tu, taklah. Nah, kualiti bunyi dia tu orang kata macam memadai. Jadi kalau nak bawa benda ni pergi camping ke apa ke, saya rasa dah lebih daripada mencukupi. Itu adalah antara benda-benda yang saya rasa best lah kan. Lepas tu, kalau anda tanya saya daripada segi apa yang tak bestnya pula, pada saya yang tak best tu adalah harga projektor ni. Jadi harga projektor ni selepas diskaun adalah RM3,000 Malaysia. Harga dia yang betulnya adalah RM2,999 selepas diskaun. Kurang RM1 daripada RM3,000. Jadi saya rasa itulah dia punya keburukan dia sikit lah pada pandangan saya. Tu saya dah cerita dekat anda siap-siap. Dia punya pro dengan con. Senang kan cerita tu daripada awal video. Okey, sekarang seterusnya mari saya tunjuk kepada anda rupa projektor ni dengan lebih dekat lagi. Jadi projektor ni dia berbentuk silinder di mana casing dia tu dia ada lubang-lubang kecil dekat sekeliling dia tu tau. Lepas tu pada bahagian atas dia tu dia ada satu touch panel di mana anda boleh gunakan bahagian tengah dalam touch panel tu untuk nak kawal mouse pada projektor ni. Selain daripada tu kan, melalui touch panel tu juga anda boleh kawal volume, anda boleh pergi back ataupun nak enablekan ataupun nak disablekan feature Bluetooth speaker. Cakap pasal Bluetooth speaker tu kan, anda boleh jadikan projektor ni sebagai Bluetooth speaker. Okey, jadi melalui touch panel tu juga anda boleh gunakan gesture, contohnya guna dua jari semua tu untuk nak scroll atas, scroll bawah dalam aplikasi YouTube dan sebagainya. Dia sama lebih kurang macam touchpad dekat laptop macam tu. Okey, lepas tu pada bahagian depan dia pula, dia ada satu lens cover di mana bila anda tarik turun benda tu ke bawah, anda akan nampak satu kamera sensor yang digunakan untuk nak buat automatic adjustment. Dan lepas tu dia ada dia punya lampu projektor lah. Okay, automatic adjustment tu adalah antara benda yang paling sempoi. Lagi saya akan tunjuk kepada anda. Okay, saya tunjuk dululah apa yang ada kat keliling projektor ni kan. Okey, lepas tu dekat bahagian belakang tu pula, dekat situ dia ada satu butang power. Lepas tu dia ada satu 3.5mm audio jack port tu. Lepas tu dia ada dua USB port. Di mana salah satu USB port tu boleh digunakan untuk nak charge benda-benda lain. Contohnya macam telefon anda. Jadi ya, anda boleh gunakan benda ni, yang projektor ni, sebagai power bank juga. Lepas tu, dekat bahagian bawah tu, dia ada satu port HDMI dan akhir sekali dia ada port DC input lah. Maksudnya tempat untuk nak cucuk power. Lepas tu, pada bahagian bawah projektor pula, dia ada satu lubang skru yang bersaiz 1/4 inci itulah. Jadi anda boleh gunakan projektor ni dengan tripod. Okey, jadi seterusnya mari saya tunjukkan kepada anda cara untuk nak gunakan projektor ni. Pihak Lumos telah menghantar sekali kepada saya dia punya projektor skrin dan juga stand. Jadi skrin yang dihantar tu adalah bersaiz 84 inci ataupun dengan secara tepatnya lebar dia tu adalah 170 cm,
tinggi dia tu adalah 120cm. Jadi kalau anda berminat, anda boleh beli skrin tu pada harga RM299 dekat website dia. Ataupun anda boleh beli sekali dengan stand dia tu, di mana harga combo tu adalah RM499. Okey, jadi untuk skrin tu dia ada dua saiz. Satu tu bersaiz 72 inci dan yang saya dapat ni adalah 84 inci lah. Jadi yang 72 inci tu dia murah sikit. Jadi untuk nak tunjukkan kepada anda cara penggunaan projektor ni, saya akan gunakan projektor skrin yang dibekalkan tu. Tapi sebenarnya kan, kalau anda ada dinding yang berwarna putih ataupun dinding yang terang, anda tak payah nak pakai projektor skrin pun. Dan sebenarnya saya cerita dekat anda, kadang-kadang tu bila saya duduk dalam bilik tidur kan, saya tembak je lah projektor ni pergi kat atas ceiling ni, duduk tengok atas ceiling saya tengah tidur. Sama je lebih kurang. Cantik lah juga gambar dia tu. Okey, jadi mari saya tunjuk dekat anda cara nak pakai dia. Jadi anda kena letakkan projektor ni kat atas permukaan yang rata lah. Apa-apa saja permukaan, boleh nak letak atas meja ke atas buku ke apa kan. Tapi sebenarnya yang paling bagus adalah apabila anda gunakan benda ni sekali dengan tripod. Sebab biasanya anda kena letakkan projektor ni agak tinggi tau. Sebab kalau skrin tu tinggi kan, projektor pun kena tinggi juga sikit. Tapi sayangnya tripod tu tak dibekalkan sekali. Anda kena pakai sendirilah anda punya tripod yang untuk kamera dan sebagainya tu kan. Okey, jadi cara nak pakai dia senang saja. Mula-mula sekali anda cuma kena turn on projector ni, tekan butang dekat belakang yang butang power tu, turn on dia. Jadi lepas anda turn on dia tu, anda akan nampak gambar ni. Di mana gambar ni digunakan oleh projektor ni untuk nak buat auto focus dan juga auto keystone. Jadi anda tak payah nak set apa-apa tau untuk nak bagi gambar dia tu nampak jelas. Semua tu dibuat secara automatik. Kalau kan projektor dulu kan anda kena adjust lah fokus ke apa kan. Ni tak payah. Anda bagi dia turn on, lepas tu biar dia buat kerja semua tu. Selesai saja proses automatik itu, maka anda akan nampak desktop macam ni. Dan gambar dia tu memang akan jelas lah. Okey, macam apa yang saya beritahu kepada anda tadi kan, projektor ni dia menggunakan operating system Android 7 dan bukannya Android TV. Jadi kalau anda familiar dengan Android, maka rasanya anda dah faham lah cara penggunaan dia kan. Malah kalau anda tak pernah gunakan Android sekalipun, cara nak gunakan tu agak senang lah, dia agak straightforward. Okey, jadi anda boleh navigate screen ni dengan menggunakan remote yang disertakan. Jadi remote dia tu dia ada macam feature air mouse macam tu tau. Dia lebih kurang sama macam remote yang smart TV LG semua tu. Bila anda gerakkan remote tu, dia akan gerakkan sekali mouse kat atas screen tu kan. Jadi kalau anda nak select apa-apa, maka anda boleh tekan OK dekat atas remote tu. Lepas tu nak pergi back ke apa-apa, semua boleh. Dia ada butang atas tu lah. Lepas tu kalau anda tak nak pakai remote, maka anda boleh gunakan touch panel yang ada pada atas projektor ni. Okey, jadi dua aplikasi utama yang telah diinstal dalam projektor ni adalah YouTube dan juga Netflix. Tapi kalau anda nak gunakan aplikasi lain, contohnya macam RTM Click ataupun Disney Plus Hotstar dan sebagainya, maka anda bolehlah install melalui Google Play Store ataupun install terus melalui file APK tu kan, Android kan. Lepas tu kalau anda tengok dekat bahagian kanan atas skrin tu kan, anda akan nampak beberapa ikon. Dia ada ikon untuk bateri, ikon untuk USB, ikon untuk Bluetooth dan Wi-Fi kan. Jadi benda pertama pada pandangan saya apa yang anda kena buat adalah anda kena connect benda ni kepada Wi-Fi. Jadi cara nak connect dia senang saja. Anda klik dekat ikon tu, kemudian anda pilihlah Wi-Fi SSID. Tak kisahlah SSID dekat rumah ke apa ke. Bila dah selesai connect kepada Wi-Fi, maka anda bolehlah gunakan benda ni untuk nak tengok YouTube ke Netflix ke apa ke, semua boleh. Okey, senang kan? Okey. Seterusnya, mari saya tunjukkan kepada anda dia punya kualiti gambar. Lumos Atom ni dia menyokong resolution sehingga 1080p. Lepas tu dia punya keterangan tu adalah sehingga 6000 lumens. Jadi 6000 lumens untuk projektor kecil macam ni, saya rasa okey lah. Jadi sekiranya saya gunakan projektor ni dalam bilik macam ni, yang terang lagi kan, kualiti gambar dia tu masih lagi boleh diterima. Tapi kalau nak tengok kualiti gambar yang lagi cantik, maka kita kena gunakan dia dekat tempat yang gelap. Kalau pakai kat tempat yang gelap betul ni kan, gambar dia memang lawa betul. Okey, daripada segi size projection pula, dia boleh project daripada 30 inci sampailah 300 inci. 300 inci tu memang besar betul tu. Anda bayang dia punya size screen dia bagi kat saya tu pun 84 inci. Itu pun saya dah rasa besar betul. 300 inci tu anda bayanglah besar mana. Okey, tapi satu benda yang anda kena ingat lebih besar projection size tu, maka jarak daripada projektor ke skrin tu perlulah lebih jauh. Jadi anda perlukan ruang yang besar. Jadi memandangkan saya tak ada ruang sebesar tu, maka untuk contoh saya tunjuk yang 84 inci sajalah ikut size projektor skrin yang dia bagi. Okey, jadi ini saya tunjukkan kepada anda beberapa video demo dari YouTube. Jadi pada pandangan saya kan, untuk projektor mobile macam ni, gambar dia tu memang lawa tau. Kalau anda nak guna kat bilik tidur ke, nak bawa balik kampung masa raya nanti ke, ataupun nak pergi camping kat tepi pantai ke apa kan, saya rasa tak ada masalah lah. Malah kalau nak pakai secara profesional, nak guna kat office ke apa ke pun boleh, tak ada isu kan. Okey, lepas tu satu benda lagi.
Kalau anda nampak tiba-tiba macam gambar dia tu macam tak fokus ke ataupun tak berapa nak jelas, maka apa yang anda kena buat adalah anda cuma jongkitkan sikit projektor tu, lepas tu letak dia balik elok-elok kan. Jadi benda tu dia akan trigger dia punya autofocus dan auto keystone. Memang senang betul, tak payah susah payah nak adjust secara manual. Okey, satu benda yang saya kena tekankan dekat sini macam apa yang saya cakap pada awal video tadi, mungkin anda tak boleh nak begitu hayati kualiti gambar projektor tu melalui video ni kan. Sebab tu saya kena cerita dekat anda nah. Kalau anda tengok dalam video ni, mungkin anda nampak macam tak berapa nak cantik, sebab itu adalah mungkin kelemahan saya dari sini, cara saya record video dan sebagainya. Sebab tu anda kena tengok betul-betul benda ni dengan depan mata anda sendiri. Jadi anda kena perhati sendiri dengan mata anda bahawa anda boleh tahu apa yang saya masukkan dengan gambar dia tu cantik. Jadi kalau anda tanya saya secara peribadi, bila saya duduk depan projector screen, bila saya duduk tengok dalam keadaan gelap kan, kualiti gambar dia tu memang sangat baik. Okey, saya cakap lah siap-siap dekat anda, kalau nak lawan dengan TV tu memang mustahil nak lawan lah. TV tu adalah jauh lebih cantik lah daripada gambar projektor ni. Tapi untuk sebuah projektor kecil yang macam ni, dalam keadaan yang orang kata apa elok gelap macam ni, memang cantik. Okey, lepas tu kan, memang pada projektor ni dia ada satu speaker macam yang saya katakan tadi kan. Jadi, satu benda yang anda kena faham dekat sini lah, saya kena cakap secara orang kata apa, secara adil lah kan. Mungkin anda ingat bila anda dengar dia ada Dolby Audio Surround semua tu macam best, tapi saya cerita dekat anda, bunyi dia tu biasa sahaja. Kira kalau anda nak tengok satu movie untuk nak dengar orang duk bersembang ke apa ke, okey, tak ada masalah. Tapi kalau nak kata bunyi sampai ada bass ke apa ke, memang tak ada lah. Jadi kalau anda nak bunyi yang lagi sempoi yang sepadan dengan movie yang anda tengok tu, maka saya galakkan anda untuk gunakan external speaker. Jadi anda sambungkan external speaker kepada dia. Anda nak gunakan Bluetooth speaker pun boleh, ataupun anda nak sambungkan speaker melalui yang audio jack itu pun boleh. Tak ada masalah apa. Contohnya macam ni, saya gunakan satu Bluetooth speaker daripada Creative. Ini adalah Creative Soundstage V2. Kira ngam lah, bila pakai speaker ni dengan projector ni, dia memang sempoi. Dua-dua benda ni ada bateri, jadi kalau nak bawa pergi camping, kalau nak bawa pergi jalan, memang sempoi. Memang satu kombinasi yang ngam. Dalam bahagian ni, saya akan tunjukkan kepada anda beberapa perkara menarik yang anda boleh lakukan dengan projektor ni. Jadi memandangkan projektor ni dia ada ciri AirPlay. Jadi dengan menggunakan AirPlay tu, anda boleh buat screencast ataupun kita panggil sebagai screen mirroring pada telefon anda tu. Jadi anda boleh tunjukkan skrin telefon anda tu melalui projektor ni. Jadi cara nak pakai dia tu sangat senang. Anda cuma kena tekan yang AirPlay tu dan anda akan nampak skrin AirPlay server ni. Okey, kemudian pada telefon anda, contohnya ni saya gunakan satu iPhone. Jadi anda boleh pilih screen mirroring dan anda akan nampak Lumos Atom dalam senarai itu. Jadi anda pilih Lumos Atom tu lah. Okey, kemudian anda akan nampak apa yang ada pada telefon anda melalui projektor tu. Jadi anda nak play YouTube pun boleh, anda nak play video yang anda rekodkan dalam telefon tu pun boleh, nak tunjuk gambar pun boleh. Macam-macam benda yang anda boleh buat dengan ciri screen mirroring ni. Jadi selain daripada AirPlay tu, anda juga boleh gunakan aplikasi eShare untuk nak share screen device anda secara wireless. Okey, dan selain daripada menggunakan Lumos Atom ni sebagai projektor, anda juga boleh gunakan dia sebagai Bluetooth speaker. Jadi anda boleh enablekan mode Bluetooth speaker tu dengan menekan ikon Bluetooth pada atas panel projektor ni. Jadi bila anda enablekan mode Bluetooth speaker tu, projektor tu akan ditutup. Kemudian anda boleh nampak lah dekat situ, dia tulis Lumos Atom dalam senarai Bluetooth device anda. Nak gunakan dekat handphone pun boleh, nak pakai kat laptop ke apa-apa pun boleh, tak ada masalah. Tapi lagi sekali, saya tekankan kat sini, kualiti audio dia tu hanyalah biasa-biasa sahaja. Selesailah review saya tentang projektor Lumos Atom ni. Jadi pada pandangan peribadi saya kan, untuk satu projektor dalam kategori mobile macam ni, dia punya kualiti gambar dan feature-feature yang ada tu adalah agak baik. Okay, kalau nak cakap pasal kualiti gambar tu, kita janganlah bandingkan dia dengan projektor-projektor yang lagi mahal. Yang harga berbelah ribu, berpuluh ribu tu memang tak boleh nak banding lah. Langit dengan bumi lah perbezaan kualiti gambar tu. Tapi kalau kita bandingkan dalam kategori yang sama, maksudnya mobile projectors, saya rasa okey. Ini adalah agak bagus. Okay, lepas tu mungkin saya boleh ceritakan kepada anda beberapa kelemahan lain yang saya rasa ada pada projektor ni kan.
Salah satu kelemahan utama yang saya rasa adalah dari segi dia punya operating system. Sebab macam saya kata tadi, dia gunakan Android 7. Dia tak gunakan Android TV. Kalau dia gunakan Android TV punya OS tu, saya rasa mungkin lebih bagus dan lebih mudah lah. Okay, itu satu. Lepas tu, salah satu kelemahan lain yang saya rasa adalah dari segi port. Kan sekarang ni ada banyak device yang gunakan port USB-C kan. Jadi dia tak ada sambungan USB-C kat sini. Kalau ada USB-C tu, saya rasa mungkin senang sikit lah. Tak ada pun tak apa sebenarnya. Tapi kalau ada, bagus lah. Lepas tu, antara kelemahan yang paling besar yang macam saya cakap pada awal video tadi, harga dia RM3,000 kan dekat RM2,999. Jadi pada saya kalau harga dia tu dalam lingkungan RM1,500 lebih tu, saya rasa mungkin dia dalam kategori mampu milik lagi lah. Tapi sebenarnya memang ada projektor-projektor lain daripada Lumos ni yang berharga lebih murah daripada projektor ni. Tapi seperti biasalah, bila dia murah, feature tu dia tak sama macam ni. Okey, saya rasa cukuplah dulu review saya tentang projektor Lumos Atom ni. Dan saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Lumos kerana sudi memberikan projektor ni kepada saya. Dan saya juga nak ucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua kerana sudi menonton. Sambil itu, saya harap anda sudilah untuk nak subscribe ke channel Pendakwah Teknologi. Kalau anda belum subscribe lagi dan like video ni, sekiranya ia berguna untuk anda. Dan dalam masa yang sama, jangan lupa untuk follow Facebook rasmi Pendakwah Teknologi. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi di episod yang seterusnya. Assalamualaikum.